Bila kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran, ada sebahagian daripada orientalis ni, contoh, siapa bapa orientalis? Ignaz Goldziher. Dulu dia pernah menyebut satu perbuatan yang seolah-olah mengejek dan memperlecehkan otoriti yang ada pada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila kita mencari petunjuk dan pedoman agama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita ni nak cari agama, nak cari petunjuk agama, panduan agama, kita cari selain daripada Allah. Maksudnya kalau kita ni ambil daripada Muhammad tu maksud dia selain daripada Allah. Seolah-olah we support Satan in his claim, kita sokong pendapat pernyataan syaitan that God need a partner. Allah ni, Tuhan ni memerlukan rakan kongsi dalam menurunkan dia punya pelaksanaan syariat-syariat. Maksudnya kalau kita nak cari Allah saja. Maknanya kalau kita cari selain daripada Allah, maksudnya dia nak tiun pada siapa? Pada Nabi tu. Sebab Nabi tu selain daripada Allah. Maknanya kalau kita nak cari petunjuk agama, Allah saja. Sebenarnya dia nak pergi ke mana? Quran saja. Jangan terima hadis Nabi. Kebanyakan golongan-golongan Quranis ataupun anti hadis ni, inilah pegangan mereka. Inilah cara mereka berfikir untuk mereka menolak dia punya survival authentic hadis-hadis Nabi untuk digunakan dalam panduan agama. Yang mereka nak guna Quran semata-mata. Hadis Nabi mereka tak mau guna, mereka tolak ke tepi. Inilah disebut dalam hadis akhir zaman, Rasulullah dah sebut golongan ni. Akan ada golongan-golongan yang hanya ambil-ambil halal, hukum, haram, semua tu hanya dalam Al-Quran panduannya. Jadi tuan-tuan hari ini, sebab dia mengaitkan persoalan amalan dan ibadah. Contoh solat kita. Betul dalam Al-Quran menyebut wa aqimu solah, dirikan solat. Wa aqimis solah, dirikan solat. Tapi tata cara, bentuk pelaksanaan solat kita nak ambil kat mana? Dalam Quran sifat dia umum, suruh semayang. Lepas tu bentuk nak semayang, nak ambil kat mana? Ada Quran cerita tak? Daripada takbir Allahu Akbar sampai salam, tak ada. Lepas tu yang kita duk semayang-semayang ni ambil mana sumber dia? Ambil mana? Hadis Nabi. Lepas tu kalau kita nak tolak hadis, nak semayang ke mana? Contohlah puak-puak dia tu tak mau pakai hadis. Lepas tu nak semayang ke mana? Siapa yang tengok Nabi semayang? Sahabatlah yang meriwayatkan cara Nabi bersolat. Nabi bersolat ni, kita duduk belakang Nabi seolah-olah zaman sahabat. Nabi tunduk, Nabi rukuk, Nabi sujud. Sahabat tengok, sahabat riwayatkan. Jadi kalau tak mau pakai hadis, tak mau pakai kata-kata sahabat, tak mau terima periwayatan sahabat, apa jadi? Nak sembahyang lagu mana? Maka akan fail lah bentuk tata cara pelaksanaan ibadat solat kita. Tambah-tambah lebih-lebih lagi hak jenis tak boleh sembahyang dah. Lagi suka lah cara gini tak? Dia nak sembahyang ke mana? Sembahyang ikut suka dia, pakai niat. Tak ke mana sembahyang pakai niat? Niat saja, tak payah sembahyang. Masalahnya sembahyang dia nak pakai niat. Time makan tak sah. Makan dia nak makan sungguh. Ayam depan dia gomo, kari pala ikan dia gomo. Dia tak ada pergi duduk depan, niat kawan makan kenyang. Dengan bini dia pun tak ada pakai niat. Nak duduk juga dengan bini, nak duduk tepek juga dengan bini, makan niat. Sedap weh serah. Lepas tu obik. Ada tak lagu tu? Nak berak, sakit perut, sekok perut, dah. Niatlah berak. Tak say niat. Pergi tonggil juga dia jambil. Tubik juga 2-3 kilo, tak ada niat. Hak ni nak niat. Hak lain tak say niat. Payah dia. Hak doa tak say niatnya gapo? Ujung bulan, tiap-tiap bulan. Niatlah terima gaji, tapi tak saya ambil gaji, niat terima gaji. Tapi ambil kebuk tak, cocok tu kat berat tu bik. Pening kadang-kadang mikir lagu ni. Okey.
Okey, contoh Taha Hussein, salah seorang sastrawan Arab dari negara Mesir. Dalam kitab dia Fi Syi'r Jahili, dia sebut ke apa? Dia sebut berkemungkinan besar kalaulah dalam Taurat dan dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan bahasa mudah dia kata, walaupun Taurat sebelum ni sebut cerita Nabi Ibrahim, Quran sebut Nabi Ibrahim, Taurat sebut Nabi Ismail, Quran sebut Nabi Ismail, tapi nak percaya betul-betul ada kodok dua orang ni boleh kita nak tolak. Ada sungguh kau tak ada tahu. Cerita sekadar cerita. Tengok bahaya ke tak bahaya. Dia berasa individu tu disebut, nama tu disebut, tokoh tu disebut, tapi atas kita kalau nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Ada sengoti kodok berheng-berheng ni. Ada sengoti kodok Nabi Ismail ni. Kalau dia baca buku cerita, kalau dia baca buku karangnya, kalau dia baca buku fiksyen, watak-watak tu kadang-kadang rekod tak apa nak tolak tu. Kalau kita baca buku Buja, Bambino zaman dulu dak. Ada kodok luar? Tak ada. Tak apa nak tolak. Kok ni firman Allah yang pernah turun pada Nabi Allah Musa, pernah turun pada Nabi Allah Muhammad. Kok tak tahannya Nabi Ibrahim tak apalah, tak terkait dengan kitab. Ada setengah tu dia percaya ke Taurat, tapi Nabi Musa dia tak percaya. Tidak kau bengong ke? Faham kau tak tu? Mu percaya kau tak Taurat pernah turun? Aku percaya Taurat. Sebenarnya Taurat tu turun daripada Nabi Musa dah, tapi Nabi Musa percaya. Aku pun tak tahu Nabi Musa ada kau tak. Tak pasal pelik kau tak? Taurat tu dia percaya, pas Taurat turun siapa? Turun ke Musa, Musa diri dia tak percaya. Tapi hak Musa terima dia percaya, hak orang penerima dia tak percaya. Supaya kita kata percaya ke tak Quran? Percaya. Nabi Muhammad aku tak percaya. Pak Quran mari kok mana? Banyak dah. Hari ni musuh-musuh Islam terlalu banyak. Dia duk cari tak berhenti. Kalau boleh kat mana ayat Quran ni nak cari walaupun sikit, salah baris ke, salah urut ke, salah makna ke, salah cetak ke, dia nak guna tu nak serat Islam. Bukan dia nak cari hak lain tak boleh. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Payah nak jumpa. Carilah di hukum-hukum dia. Lepas tu buatlah hak tu bik 2-3 hari tu dah. Isu khitan lah. Isu apa lagi? Malaikat buat salah lagu apa biarlah hak tu. Nak royaknya apa dia nak, dia tu sibuk-sibuk nak sungguh agama orang lain. Kita ada agama masing-masing, kita ada kepercayaan masing-masing. Kita tak kacau demo jangan kacau hak kita. Kalau nak berdialog tak ada masalah, tapi bila pendapat yang amat-amat tersasar dan menyalahi, nyamurih demo. Isu khitan dia anggap apa? Seolah-olah apa? Sebagai satu kezaliman khitan. Tapi orang kecil manis kat kaki tak zalim. Sunat anak tu sikit je dia anggap zalim dah. Lepas tu doktor duk kerak kaki orang kecil manis, tak zalim ke? Kerak kaki ni. Lepas tu doktor duk belah perut orang tu, buai perut lebih, buai nyakit tu, buai nyakit ni, tak zalim ke? Tak zalim ke tuan-tuan? Lebih pada zalim kalau nak kira zalim. Maksudnya kalau kita nak kata tak zalim lah sebab ada tujuan perubatan, tujuan nak mengobat orang tu. Pas kita saja-saja nak kerak, saja-saja nak sunat ke? Saja-saja ke? Kau ada sebab? Ada sebab Islam ni keterkaitan dengan kebersihan, keterkaitan dengan keturunan. Maknanya kalau tak bersih, kita ni nak buat masuk dalam amalan, nak buat masuk dalam ibadat. Hak nak kerak kau, nak tak say kerak kau ikut demo. Kita kata kalau tak say kerak, lepas tu nak cuci hari-hari, cekak kau. Tak, dua gawe lama cuci.
Warna setengah je, cuci. Cekak nak cuci hari-hari. Ni fitrah dah. Sebab zaman bila lagi? Sunat ni. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lagi. Walaupun dulu dia sunat dengan kapok, kita tak buat dengan kapok hari ni. Anak-anak tengok kapok tu lagi dulu lagi. Kita hari ni moden, dulu pisah. Pahlawan ni tak pakai pisah dah. Pakai apa? Hak tu zerung pakai kerat hak tu ya. Lepas tu cepat siang. Dulu kita sebulan. Kalau nak sunat pun biasa bulan bah dia. Bulan 12. Saya molek dengan buka sekolah. Lepas tu jaga orang tua ni, jaga sungguh-sungguh. Tak boleh jalan derah. Tak boleh duduk kosi-kosi, tak boleh nyengge tu, tak boleh nyengge ni. Learning. Tak ada 3 hari duduk pasar raya dah duk beli kali ngamuk. Dah. Hari mula-mula tu ayah dukung. 3 hari lepas tu duk beli dah. Cepat siang. Okey. Kembali. Tengok kepada isu-isu Al-Quran ni. Satu lagi ialah pandangan daripada Muhammad Khalafallah. Khalafallah ni dalam kitab dia disebut Fannul Qasasi. Dia boleh kata kadang-kadang gaya yang dibawa oleh Al-Quran ni, kadang-kadang sejarah dia, maklumat dia kita tak jumpa. Quran cerita pasal gon ni, ada maklumat, ada tapak dia, ada bekas-bekas arkeologi kita boleh kaji. Contoh kita kata umat damai Nabi Soleh dulu ada tempat dia. Gua Ashabul Kahfi ada tempat dia. Tapi kadang-kadang hak Quran sebut tu tak tahu mana. Siapa orang ni? Tak boleh nak kesal dalam sejarah. Dia juga kata hak saat ni tu kita boleh terima sebab ada fakta, sebab ada maklumat kita boleh cari. Tapi hak tak boleh cari ni tak apa, kita nak tolak. Kita tak percaya pada dia tak apa. Boleh kalau gitu tuan-tuan. Hak kita tak jumpa, kita cari duk mana tempat hak Tuhan cerita ni. Orang ni duk mana, asal mana, kita tak jumpa, kita pun kata salah ni. Tuhan ni pusing ni. Boleh kau nak buat gitu? Tak boleh. Kita jumpa, kita tak jumpa, tak sampai masa lagi ya. Kadang-kadang banyak benda hak kita tak tahu tu akhirnya tahu juga. Cuma masa dia tak tahu bila. Tuhan buka hikmah, Tuhan buka pengajaran dia. Serupa juga dengan kisah-kisah sebelum ni. Kita tengok dulu Arab jahiliah. Kalau tanya cerita pasal Nabi Yusuf, agak-agak dia tahu ke tak? Kalau ayat Quran wahyu tak turun, tak tahu. Kalau tanya pasal Nabi Nuh, tak tahu. Bapa nak ui tahunya? Sebabnya tak hidup zaman tu. Tak hidup zaman tu. Tak hidup zaman Nabi Nuh. Tak tahu adanya Nabi nama Nuh, umat dia lagu mana. Tak tahunya ada Nabi nama Lut, umat dia lagu mana. Tak tahunya ada Nabi nama Yusuf, umat dia lagu mana. Kerana wahyu turun. Serupa juga hari ni kalau kita tak ngaji sekolah, patut pergi sekolah tak ngaji sejarah. Tahu kau tak? Orang lain pakat ngaji, kita tak ngaji. Patut orang pun duk cerita. Orang ada paleolitik, ada mesolitik, ada neolitik, ada zaman logam, ada zaman besi. Yalah kamu ni. Dia diri tak aja buka buku. Dia akan jadi jahiliah lah. Dia akan nafi, dia akan kerak orang tu. Paleolitik nama pun nak sokodah. Lucu mu ni ada kata. Orang lain duk ngaji geger dah. Dia duk batas macam sebab apa? Sebab tak ngaji, sebab tak siap ambil tahu. Patu kerajaan tu tamadun Indus ko, tamadun Mesopotamia ko, tamadun Huangho ko, dia tak aja dengar. Engko dia diri malah ngaji. Ada ko dok tamadun gini. Hak dia tahu tamadun ke apa? Hak dia tahu hak di Malaysia saja. Contoh. Kita kena ngaji. Penting ko dak benda ni, ko tak penting. Ada setengah orang dia kuat lajak taksub agama dia. Tak larang taksub agama tu, tapi benda lain kena ngaji tuan-tuan. Kita nak bina dinasti dulu sebab dua benda. Sebab dua benda kita boleh bina dinasti dulu. Pertama ialah kerana ilmu-ilmu yang ditanzilkan, ilmu wahyu. Yang ni kita panggil apa? Reveal knowledge. Ni jangan tinggal. Ni dah dipanggil ilmu-ilmu fardu ain. Hak kita panggil akidah, hak kita panggil syariat, hak kita panggil adab, hak kita panggil cerita-cerita Nabi ni. So lagi ilmu fardu kifayah yang kita panggil acquired knowledge. Acquired knowledge ni hak kita ngaji tentang sains, tentang biologi, tentang fizik, tentang kimia, tentang sejarah, tentang geografi, tentang go ni.
Tuan-tuan ingat penting ke tak penting? Penting ke tak penting? Penting. Sebab kita lah ni tak ada integrate dah dua ni. Zaman dinasti Islam berkembang dulu, dia ada integrate semua ulama-ulama dulu. Saintis-saintis dulu tak tinggal ni, dia takut. Kita lah ni jadi tak takut. Tengok di sekolah kita. Kalau kita pergi di sekolah, banyak-banyak mata pelajaran di sekolah. Kalau kita nak dengar tubik nama Allah, nak dengar tubik nama Nabi, nak dengar tubik nama Islam, masuk kelas apa? Pendidikan Islam. Jarang nak tubik nama Allah, nama Nabi tengah ngaji matematik. Betul ke tak? Betul. 3+3 4 dah. Ni kali lagu ni. Integrate tak ada dah. Nama Tuhan tak tubik dah sini. Agama tak terikat dah sini. Matematik sungguh-sungguh. Ngaji sains, bulan gini beredar, matahari gini, fotosintesis gini. Nak tubik tak ada. Tama-tama kalau cikgu mengajar pula, cikgu Cina dengan cikgu India. Kau tak tubik. Bapa integrate tak ada. Kalau dulu dia cerita bulan dia tak tinggal, kembali kepada pencipta. Cerita matematik pun ingat balik semula kepada Allah. Cerita sejarah pun balik pada Allah. Cerita geografi pun balik pada Allah. Dia ada integrasi. Dia tak meninggal. Jadi learning ni jadi apa? Dualism dah dalam sistem pendidikan kita. Maksudnya bila sebut ulama ni, kita boleh nampak dah. Kalau ilmu ulama pergi kat mana dah? Dia lebih banyak fardu ain ke fardu kifayah kalau tengok kat ulama ini. Dia nampak pergi ke fardu ain. Kalau jenis akademik, kita nampak banyak lebih kepada fardu kifayah. Tapi sebenarnya kita kena takut dua-dua ni. Reveal knowledge dengan acquired knowledge ni. Hanilah siapa yang memisah ni? Asal hak takut, asal hak satu ni siapa yang pandai dia getuh ni? Musuh-musuh Islam lah. Maksudnya bagi dia agama tu agama, keduniaan tu keduniaan. Jangan capur. Memang dunia tu dunia, tapi kita kena ingat kita hidup atas dunia ni nak erat gimana? Nak erat dia ke akhirat. Sebab itulah di awal-awal bismillah kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahan dia tulis apa? Dengan nama Allah dah. Kalau dengar ni ayat bahasa Melayu betul tak tata grammar start dengar. Salah petang lagi. Saya pergi ke sekolah dengan bas. Dia mesti duduk tengah. Tiba-tiba dengan bas. Pening ayat ni. Apa dia dengan bas ni? Dengan kereta. Tapi bapa situ kosong. Dengar selalu. Sebab nak menuh keperluan, nak menuh orang tu, Quran hak tebal ni jadi tebal mana? Sebab apa? Sebab hak depan sebelum dengar tu ikutlah nak buat gapo, janji kait dengan nama Allah. Aku makan bismillahirrahmanirrahim. Aku minum bismillahirrahmanirrahim. Aku start kereta bismillahirrahmanirrahim. Aku nak buat kerja bismillahirrahmanirrahim. Aku nak jalan bismillahirrahmanirrahim. Aku nak pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tulis semua benda-benda tu agak-agak tebal mana? Kalau Quran nak tulis semua, sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, sebelum kening bismillahirrahmanirrahim. Jadi takut sendiri. Gapo kita nak jangan tinggal hak ni. Ni masalah makan doa pun tak baca, minum doa pun tak baca. Go tu bismillah pun tak baca, go ni bismillah pun tak baca. Ya Tuhan buka seluah-luahnya tu. Dengan nama Allah kita nak tak gapo depan. Ikut kita lah. Janji kerja buat kita ada takut dengan bismillah dia jadi ibadat. Dan bila ibadat boleh pahala kalau niat kita nak buat baik. Patut sih kau pahala. Hidup kita ini nak kejar pahala. Pahala tu lah kita nak bawa. Walaupun kita ada jaminan lagi pahala kita buat tu masuk syurga kau. Tapi pahala tu confirm masuk syurga. Supaya kata semaya. Semaya tak semestinya masuk syurga. Tapi tak semaya confirm masuk. Sebenarnya tak.